Selamat sejahtera, saya Sizrin Isma binti Kapisin. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang amalan bersesuaian perkembangan kanak-kanak. Amalan bersesuaian perkembangan. Amalan bersesuaian perkembangan adalah suatu proses pembelajaran yang mengikut kepada cara pengajaran dan pembelajaran yang mengikut tahap kanak-kanak. Amalan bersesuaian perkembangan ini digunakan pada pertama kalinya oleh NAEYC ataupun lebih dikenali sebagai The National Association for the Education of Young Children pada tahun 1987 yang bermatlamat untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari lahir sehingga 8 tahun untuk memberikan kepada kualiti pendidikan dan pembangunan yang baik. NAEYC merupakan suatu organisasi yang profesional untuk memberikan pembelajaran yang berkualiti kepada anak-anak dengan menggabungkan amalan dan proses pembelajaran kanak-anak. ABP merupakan suatu garis panduan dan prinsip yang penting untuk mengajar anak-anak awal dalam bilik kerja. ABP ini mewujudkan komuniti murid yang penyayang, pengajarannya meningkatkan kepada perkembangan dan pembelajaran. Tujuan ABP ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak adalah untuk merancang kurikulum kelas yang membentuk, meningkatkan potensi dan mengelakkan persekitaran kelas yang berat sebelah. Amalan yang bersesuaian dalam kalangan kanak-kanak sangat penting dalam didikan awal kanak-kanak karena dapat membantu perkembangan kanak-kanak yang lebih baik dalam perkembangan diri mereka, kebolehan, bakat, dan sebagainya. Antara amalan yang bersesuaian dengan kanak-kanak adalah konsep bermain sambil belajar. Konsep ini melibatkan kepada semua pelajar untuk menyertai aktiviti. Konsep bermain ini memenuhi kriteria yang terdapat dalam elemen pembentukan amalan bersesuaian perkembangan, yaitu menyediakan pengalaman yang mencabar untuk merangsang minat kanak-kanak. Contohnya adalah dalam aktiviti main peranan. Dalam aktiviti tersebut, kanak-kanak mempunyai peranan yang tersendiri dalam penglibatan diri dalam aktiviti seperti dalam lakonan. Dalam lakonan tersebut, kanak-kanak akan mempunyai watak-watak yang tertentu yang perlu dimainkan dalam aktiviti lakonan tersebut. Aktiviti yang bermain sambil belajar ini dapat mengembangkan perkembangan kanak-kanak untuk mencabar diri mereka untuk merangsang minat dalam pelbagai aktiviti untuk membolehkan kanak-kanak dapat mengambil pengalaman yang melibatkan dengan komuniti mereka. Seterusnya, aktiviti yang melibatkan kepada kemahiran dan pengetahuan. Untuk membina keyakinan dalam diri kanak-kanak, perlulah dilibatkan dalam aktiviti yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan. Aktiviti yang dapat membina keyakinan ini dapat mengembangkan potensi mereka dalam bidang yang tertentu, contohnya adalah dalam bidang seni musik, seni tarian, lakonan, dan sebagainya. Jika kanak-kanak tersebut diterapkan dalam suatu bidang, secara langsung mereka akan dapat mencoba perkara yang baru untuk membolehkan mereka dapat meningkatkan kreativiti dalam suatu bidang. Contohnya adalah dalam segi bidang lukisan. Apabila seni ini tertanam dalam diri mereka, secara langsungnya dapat meningkatkan kreativiti dan potensi mereka untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengembangkan kemahiran dan pengetahuan kanak-kanak. Seterusnya adalah perangsang kognitif kanak-kanak. Untuk merangsang pemikiran kanak-kanak perlulah melibatkan dengan suatu situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata manusia. Untuk merangsang naluri kanak-kanak perlulah melibatkan dengan pengalamannya sebenar dengan cara menggunakan kaidah yang menarik untuk menarik perhatian kanak-kanak untuk mendengar cerita yang akan disampaikan oleh seseorang. Contohnya adalah dengan cara menjangka apa yang akan berlaku jika bergaduh dengan rakan sebaya mereka.
Persoalan ini dapat merangsang naluri kanak-kanak karena pada masa yang sama kanak-kanak dapat membolehkan kanak-kanak berimajinasi tentang masalah tersebut. Untuk mengembangkan kognitif kanak-kanak perlulah dengan cara yang tepat untuk mencabar minda mereka agar dapat merangsang pemikiran dengan lebih baik dan berkesan kepada kanak-kanak. Seterusnya adalah menanam sikap nilai murni. Amalan yang bersesuaian kepada kanak-kanak perlulah menerapkan sifat nilai murni dalam diri mereka. Untuk menjadikan kanak-kanak lebih beretika dan mudah mendengar nasihat, perlulah diberikan didikan dari awal karena pada masa tersebut kanak-kanak mudah untuk mendengar nasihat daripada orang lain, terutamanya daripada ibu bapa mereka dan juga pendidik. Penerapan nilai murni ini dapat dilaksanakan melalui daripada pengajaran dan pembelajaran mengikut dalam pembelajaran kerohanian. Kanak-kanak dapat mempelajari berbagai nilai murni, kesan, kebaikan, dan sebagainya untuk membolehkan mereka secara langsung dapat mempelajari tentang arti nilai murni dalam kehidupan seharian manusia. Penerapan nilai murni dalam diri kanak-kanak amat penting dan sesuai untuk diterapkan ketika kanak-kanak yang masih muda. Mereka mudah untuk menerima sesuatu teguran daripada orang dewasa. Yang terakhir adalah konsep pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran perlulah sesuai dengan kaidah pengajaran yang betul. Dalam konteks pendidikan pula, cara untuk mendekati sesuatu perlulah bersesuaian dengan objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan untuk mencapai objektif tersebut. Untuk mengikuti prinsip pengajaran secara induktif, perlulah menggunakan bahan bantu pengajar untuk membantu pelajar bagi membuat kesimpulan pada akhir pembelajaran nanti. Apabila kanak-kanak dapat melihat proses pengajaran yang betul dengan cara memerhati dan mengkaji pembelajaran tersebut, secara langsung mereka dapat mentafsir apa yang mereka dapat pelajari pada masa tersebut. Proses pembelajaran perlulah sesuai dengan cara pengajaran kepada kanak-kanak dan bukan kepada akhir pembelajaran karena kanak-kanak memerlukan kaidah pengajaran yang mudah untuk dipahami dan ditafsir oleh kanak-kanak. Kesimpulannya adalah EBP merupakan suatu garis panduan dan prinsip yang patut dilaksanakan dalam bilik belajar yang bersesuaian dengan tahap anak-anak agar dapat membantu mengembangkan minat dan potensi mereka. Setiap pelaksanaan amalan dan proses pembelajaran ini perlulah bersesuaian dengan tahap anak-anak seperti umur, perkembangan, minat, dan sebagainya untuk mengembangkan dan membantu meningkatkan potensi kanak-kanak agar berkembang dengan baik. Seterusnya, untuk membantu mengadaptasi strategi pengajaran kanak-kanak untuk mencapai tahap yang optimum. Jika EBP ini gagal untuk dilaksanakan, akan menyebabkan kanak-kanak kurang mendapat pendidikan dalam pengajaran yang akan menyebabkan kanak-kanak lebih pentingkan diri sendiri berbanding dengan orang lain. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan ini dapat membantu kanak-kanak dalam segi pendidikan atau pencegahan karena dalam matlamat NEYC adalah untuk meningkatkan perkembangan yang holistik kepada anak-anak serta kualitas pendidikan yang baik. Itu sahaja daripada saya pembentangan tentang EBP. Sekian dan terima kasih.